warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan ketiga dan tajuk yang kami pilih iaitu maruah atau agama. Dan saya Muhammad Nuruddin bin Muhammad Jazri dan nombor matrik saya 075855. Assalamualaikum, nama saya Nuruddin bin Jazri. Nombor matrik saya 076304. Saya Nurul Widanti Syazwani binti Syamsul. Nombor matrik saya 076056. Saya Abdul Natasha binti Al-Husyan. Nombor matrik saya 076344. Saya Nur Atilah Kasmina binti Muhammad Nazir. Nombor matrik 075764. Nama saya Nur Amira Syafiqah binti Abdul Rahim. Nombor matrik 075213. Nama saya Siti Nurul Akilah binti Muhammad Razi. Nombor matrik saya 075932. Nama saya Nurul Atika binti Faizul. Nombor matrik saya 075162. Nama saya Nur Fatah Natasha binti Zari. Nombor matrik saya 075866. Nama saya Nuswaya Ahmadi binti Muhammad Sufi. Nombor matrik saya 0754. Nama saya Natasha Tidara binti Nurul. Nombor matrik saya 075756. Oi, apa? Apa yang korang buat ni? Tak ada buat apa? Salah ke apa? Yang aku buat? Ha? Of course lah. Apa yang salah? Korang? Ya, tadi aku nampak satu kejadian ni. Apa? Macam kejadian LGBT. Serius Amir? Kau mana? Ya. Alah, aku beritahu lah. Mesti korang tahu dah tempat dia. Dalam ni Kat sini. Wah, bisa ni LGBT. Jom kita buat agensi ni. Rasa agak-agak komuniti kat sini terima tak orang-orang Muslim? bagi aku takut weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengenalan, masyarakat Malaysia telah diperkejutkan dengan isu komuniti lesbian, gay, biseksual dan transgender atau dikenali sebagai LGBT yang semakin berleluasa, terutamanya dalam golongan remaja yang menyambung pengajian di IPT seperti universiti dan kolej. Namun, kewujudan komuniti LGBT bukanlah isu yang baharu di negara ini. Tingkah laku komuniti LGBT diperlihatkan secara salah dari pelbagai sudut pandangan, termasuklah masyarakat, negara, undang-undang dan sebagainya. Isu yang sering dikaji mengenai LGBT adalah salah satunya tentang penularan virus HIV. Penularan ni boleh terjadi dalam pelbagai cara. Salah satunya adalah dengan melakukan seks yang tidak aman seperti melakukan hubungan seksual tanpa memakai kondom ataupun melakukan hubungan seksual di luar nikah. Oleh itu sebab kita patutlah untuk praktis kita patutlah untuk mempelajari hubungan seksual yang aman dan selalu membuat HIV test. Antara objektif kajian kami ialah meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap isu-isu LGBT yang kian berleluasa di negara kita dan menilai pandangan masyarakat terhadap LGBT. Selain itu, kami juga ingin menerka bagaimana perbezaan pandangan agama dan budaya mempengaruhi pandangan terhadap LGBT. Komuniti yang dipilih ialah komuniti pelajar universiti kerana golongan LGBT kebanyakannya ialah terdiri daripada golongan pelajar dan mereka mungkin berpengalaman tentang LGBT kerana persekitaran mereka yang bebas. Pengumpulan data yang dipilih ialah temubuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada hasil dapatan kajian yang kami bertiga buat melalui temubuan, kami mendapati bahawa sebanyak 99% di kawasan Indonesia ini tidak bersetuju dengan adanya komuniti LGBT di kawasan ini. Antara faktor yang berlakunya perbuatan LGBT ini disebabkan media sosial ataupun disebabkan kecanggihan teknologi pada abad ke-21. Salah satunya di Malaysia sudah mempunyai aplikasi temu janji
sesama jantina. Penyebab ataupun faktor berlakunya perbuatan LGBT di kalangan masyarakat Malaysia disebabkan kecanggihan teknologi ataupun media sosial pada abad ke-21. Salah satunya di Malaysia sudah mempunyai aplikasi temu janji sesama jantina di Play Store dan Apple Store. Jadi disebabkan aplikasi sebegini memudahkan lagi perbuatan yang tidak moral itu. Dengan adanya apps untuk berjumpa dengan pasangan yang sama jantina ni, pelajar-pelajar mungkin risiko untuk dijangkiti penyakit seperti HIV ataupun AIDS sangatlah mendadak. Penyakit ni pelajar-pelajar akan berasa lebih tertekan sebab dia ada penyakit tu. Lepas tu disebabkan penyakit tu boleh membawa kepada kematian. Kesimpulannya di sini, kami mendapati bahawa faktor dan kisah LGBT ini boleh merosakkan akidah seseorang individu itu. Kerana Malaysia ini merupakan agama Islamnya adalah agama Islam persekutuan. Dan Malaysia menolak sekeras-kerasnya terhadap komuniti LGBT ini. Sekian, terima kasih. Berdasarkan kajian, kami mendapati kesan negatif LGBT kepada masyarakat adalah satunya iaitu peningkatan penyakit HIV dalam kalangan masyarakat. Sebahagian daripada itu adalah golongan LGBT yang menjadi penghidap HIV ini. Kira-kira kumpulan ini mewakili kira-kira 50% daripada keseluruhan yang dilaporkan pada sepanjang tahun 2017. Okey, untuk seterusnya iaitu golongan ataupun pengaruh LGBT ini akan memberikan contoh tidak baik kepada masyarakat. Okey, persoalannya adakah pengaruh ataupun golongan LGBT ini akan memberikan contoh ataupun kesan yang tidak baik masyarakat, khususnya kepada generasi muda yang akan datang. Okey, antara kesan buruknya generasi muda akan keliru dengan kehidupan seharian mereka dalam konteks perhubungan. Okey, sebagai contoh, perhubungan antara lelaki dan perempuan tu akan menjadikan susah. Boleh menyebabkan homoseksual, biseksual dan sebagainya. Okey, seterusnya. Kesan negatif LGBT kepada masyarakat adalah ia dapat meruntuhkan institusi kekeluargaan. Macam kita tahu, LGBT ni banyak memberi kesan negatif kepada masyarakat. Andai golongan muda terjebak dengan LGBT, ia akan menjurus kepada peningkatan penyakit macam HIV dan AIDS, apa yang dikatakan dia tadi, dan keluarga tidak sistematik dan akan menyebabkan terjejasnya dalam sesebuah masyarakat tersebut dalam keharmonian, dan ia akan menjerumus kepada kemunduran negara. Seterusnya, jika berlaku percanggahan pendapat di antara ahli kumpulan, kita dapat mendengar pendapat daripada kedua-dua belah pihak dengan mencari persamaan dan perbezaan dari sudut pandangan yang berbeza. Selain itu, kita juga mestilah berkomunikasi dengan jelas dengan ahli kumpulan yang lain supaya tidak berlaku salah faham antara satu sama lain. Selain pada itu, kita kumpulkan semua ahli kumpulan dan menceritakan tentang masalah yang sedang dihadapi dan menasihati ahli kumpulan supaya mendengar nasihat dan arahan daripada ketua kumpulan.